So, okay. So program ni by right, sekarang ni saya tengok dia memang working lah. Okay. Cuma the idea you present here is, boleh masuk je apa-apa. Kita nak tengok ada result je. Katakan masukkan 6. Okay. So by right kita extract dia 12. Okay. And then yang iron, berapa? Mahalnya iron dia, RM7. Kita halal. Okay. Berapa? So 12 nak tambah dengan berapa? Masuk je berapa-berapa. Tak kisah. 24, 12, okay, 36. Okay. Masukkan 2 patah kataan. Fatin, Alia. Boleh. Fatin space Alia. Saya nak tengok cm.get line tu jadi. Nampak tak? Nampak tak? Tadi. Sebab you buat ada clear screen kan? Sebab tu hilang. Okay. So what we can do here, cuba tutup dulu. Komenkan yang clear screen tu. Kita tengok je output dia as normal. Kalau ada clear screen cantik lah. Maksudnya lepas masukkan nama dia akan ingat. Sekali tu. Komenkan tu. Jangan run. No. Pergi ke dekat print bill punya function tu. Print bill. Komenkan yang system clear screen. CLS. Komenkan. Sistem yang tu. Komen kat depan. Kita nak komenkan the line. Kat depan. Depan ni. Pergi kat depan sistem tu. Yes. Double backslash. Okay, done. Okay, compile balik. Tapi tak keluar nama tadi. Tak. Saya tengok balik. What went wrong? Okay. Tengok dulu So okay, right. Tak apa. Masuk je apa-apa value. Yang penting nama tu 2 ketul. Okay. Then Alia. Okay. Tak apa. So yang ni ada. Okay. So by right okay lah kot. Okay. Okay, tembak cantik. Okay, tutup. Okay. So yang pertama, okay, kita tengok source code dia. Kita tengok bahagian atas. Yang bahagian atas ni cukup lah. So kalau kita tengok selain daripada dia punya main, dia punya function, apa dia buat kat sini? Apa ni? Fatin ke Alia? Dia panggil Fatin ke dia panggil Alia? Fatin. Okay. Kita panggil Alia Fatin. Okay. Apa yang Fatin buat kat sini? Okay. Kalau kita tengok, dia bukanlah mistake. Dia sebenarnya tak mistake. Tapi tak mencapai matlamat kita. Okay. Sebab Fatin declare, line 6 dengan 7 tu, Fatin declare dekat luar. Nampak tak? Fatin declare kat luar. So bila declare di luar daripada main, dia jadi global variable. So dalam 128 ni, kalau boleh kita nak elakkan the idea of global variable lah. Sebab satu global variable ni maksudnya kita declare dia di luar. So by right, sepatutnya line 6 dengan line 7 tu, okay, declaration punya part tu, Fatin kena buat kat dalam int main. Sebelum do tu. Selepas open curly braces untuk main, sebelum do. Patutnya dia berada. Okay. Cuba pindahkan ke situ. Pindahkan line 6 dengan line 7 tu. Declaration part tu. Pindahkan ke line 32. Maksudnya ke line 32 dengan 33 tu tekan enter. Pastekan ke situ. Nanti 32 ke bawah. Bawah. 32. Situ enter. 33, 34 sekarang. Sekarang jadi line 33, 34 tu tekan 30, situ bawah. Bawah line. Okay. Bawah. Yes. Yes. Tekan aktif. Okay. So B kita paste kat sini baru baca akaran. Okay, buang yang atas. Line 6, 7. Buang. Okay. So baru betul. Baru kita declare as local untuk main. So bila Fatin buat macam ni, bila Fatin compile, Fatin akan dapat banyak error. Cuba try compile. Jangan run. Compile je. Sebab dia error. Nampak dia ada error. Okay. Kenapa dia error? Sebab dia tak evaluate. Sebab Fatin tak menjawab soalan dia tadi sebenarnya. Soalan dia kata untuk calculate wash kan, dia kata that receive. Receive tu maksudnya dia kena jadi parameter. Dia kena ada dalam bracket calculate wash tu. Kan Fatin buat atas tu double calculate wash kan. So dalam calculate wash tu yang sepatutnya ada weight. Dia sepatutnya jadi as parameter. Okay. And cout C ini sepatutnya dia berlaku di dalam main. Okay. So kopikan cout C ini. Cout weight dengan in weight ni. Kopikan dia. Kecuali proses dia. Proses betul di situ. Okay. Kecuali dia punya calculation. No, cout dengan in tu je. 2 line tu. Line 8 dengan line 9. Okay. Cutkan dia. Apa dia? Okay. Cutkan dia. Cut.
Copy ke cut? Cut. Okay. Pergi kat dekat main. Dia sepatutnya berlaku di dalam main. So pergi dekat main. Okay. So maksudnya sebelum invoke calculate wash tu, paste kat situ. Selepas do. Selepas do, okay. Sebelum dia. Maksudnya line 32 tu enter. Dekat depan. Yes. Paste kat situ. So maksudnya dekat dalam main yang sepatutnya pasti inputkan untuk stick in. Paste kan. Ya, Control V. Okay. tulis balik C in, C out and C in. Paste dia kan tadi dah cut. Dia dah hilang. Itu ya. Paste dia. Tadi. Yang C out C in tadi. Oh, tak ada paste. Okay, tak apa. C out dan C in tu buat kat sini. Sepatutnya di sini. Maksudnya kita tak, bila kita buat function, kita tak boleh merubah the sequential of the process. Okay. 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 Itu C in. Okay. So sama juga dengan yang kedua, yang C in yang kedua. C in yang kedua, kalau kita tengok yang kat atas tu, okay, yang untuk iron tu. C out dengan C in pun pindahkan dia kepada main. Yang ini pun pindahkan kepada, okay, kopikan dia, pastekan. Kan kat hilang lagi kan. Copy tu. Sebelum calculate wash. Calculate wash tu proses. Jadi proses atas. Yes. Okay. Okay, good. And then selepas tanya wait, tanya Dia buat. dia tak ada tutup apa. Ya. Yang tu dia, yes. Buangkan dia. So kalau dalam yang ini, yang kita nak kita hanyalah calculate iron, betul tak? Nampak tak? So yang ini, dia tak termasuk nak calculate charges. Tak apa, kejap lagi kita betulkan. Don't worry. Okay. And then, apa lagi yang sepatutnya kita tanya dalam ni? Char star. Okay, nampak tak? Dekat print view tu pun, dia kata char star. Okay, char star ni sebenarnya char kotak lah. Okay, dia sama je dengan char kotak. Okay, tak apa. Sebab soalan buat char star, kita try buat char star. Okay. So maksudnya, C out dengan C in untuk name tu. C out dengan C in tu, untuk what is your name tu, pindahkan juga ke dalam name. Tapi letak atas sekali lah. C out dengan C in. Dekat print bill, line 18 dengan 19. That one. Okay. So kita copykan this one. Letakkan. Biasanya kita tanya nama dulu baru kita tanya nama customer dulu baru tanya apa dia nak hantar apa semua kan. So kita letak kat atas tu. Bagi program kita logik. Okay. So input pattern dah cantik. Okay. Input dah cantik. Tak ada masalah dah input. Cuma kesilapan pattern yang kecil. Tak adalah kecil, besar juga kan. Kalau kita tengok, bakal function string ni. Okay. Yang tak digalakkan. Okay. Okay. Kalau string name tu boleh, tak ada masalah kot. Tapi sebab kita punya syllabus, kita pakai char array, char kotak. Okay. So saya galakkan line 26 tu, pasal tukarkan declaration dia kepada char kotak. Maksudnya jangan pakai string, pakai char. Okay. Pakai char, and then selepas name tu letakkan box bracket. Char, C-H-A-R. Ini mesti juga mana-mana ni ya, tengok. Char. Okay, lepas tu letakkan kotak name. Kita dah tadi name. Letak name dulu. Sama macam tadi, nama variable, name. Dekat mana? Okay, pergi ke sebelum kotak tu. Lepas sebelum kotak tu, tekan space. Dia jadi macam ni lah. Char, name, kotak. Okay. Tak nampak. Tak apa. Macam dekat chat tu. Macam yang saya letak kat chat. So variable name dia still lagi name. Dalam tu kita letakkan satu. Okay. So kekurangan yang Fatin buat kat sini adalah bila C in tu,
Okay, Fatin gunakan see in arrow. Nampak? Untuk name. Okay. Untuk name, kalau Fatin pakai see in arrow, dia ada masalah satu. Okay. Masalahnya adalah dia tak boleh nak terima dua patah perkataan macam tadi. Sebab tu bila Fatin type Fatin alif, Fatin je. Dia tak keluar. So kena pakai see in dot get line. Okay. Untuk input. Untuk input nama yang pakai cap kotak ni. Okay. Kena pakai see in dot get line. See in line 29 tu. Line 29 tu. Pakai kotak. Okay. Tulis. Okay. So see in, buangkan arrow tu gantikan dengan dot. Okay. See in dot get line. Yes. Okay. Thank you, Ain. Ain tolong tu kat situ. Bracket dia jangan lupa. Okay, Ain tolong. Lengkapkan Ain. Bracket name dengan 99 tu. Macam mana, Ain? Tunjukkan contoh dia. Alah tu, dia bukan box bracket kat situ. Dia bracket biasa. Bracket macam dekat IIT main tu. Ni. Okay. Yes, that one. Name dulu. Name dulu kat depan. Name ni. Oh, ni tertekan insert. Lepas tu tekan balik insert. Lepas tu dia override. Tekan balik. Okay. Line, yes. Bracket. Bracket. Sebelum name tu bracket. Oh, silap dah. Ain, cepat tolong. Like that. Good. I tertinggal semicolon. Jangan lupa semicolon nanti. Okay. Thank you. Okay. Betul. Silap lagi tu. Sebelum name ada. Name, selepas get line. Yeah. Okay. And then dia dipisahkan oleh koma. Name, koma, 99. Dan tak ada bracket lah. 99 tu tak ada bracket dia sendiri. Dia terus. Yeah. So bracket depan tu buang. Okay. So maksudnya input dah cantik lah. Okay. So sekarang saya minta tolong. Fatin tolong komenkan dekat line 25 tu. Tekan enter and then komenkan yang itu adalah our sequence of declaration. Buat komen. Buat kat atas lah. So saya dah terbuat tu. Baru kemas sikit. Kawan-kawan nak faham nanti bila saya cakap declaration input kan kat proses. So that is the declaration. Okay. Good. And then selepas do tu sebelum see out yang pertama tu komenkan jadikan itu untuk input. Input. Yang itu input. Enter lah satu olah kedua satu lain. Input tu bawa ke bawah. Okay. Okay, good. Okay. So maksudnya untuk input saya rasa kita pun dah selesai. Okay. So maksudnya dekat line 36 tu, enterkan dia, maksudnya calculate wash tu dan ke bawah tu akan jatuh bawah proses. Letakkan komen. Okay. So biasanya, bila kita nak manipulate ni, maksudnya apa soalan kan, macam soalan final macam ni. So apa yang berubah biasanya adalah pada part proses. Okay. So kita try tengok apa ni namanya Fatin punya proses. Okay. So the first one dia kata create a function nama calculate wash. So pergi kepada definition Fatin kat atas function definition yang Fatin dah buat. Kita tengok apa kesilapan dia. Okay. So since Fatin dah buat halfway, it's okay. Okay, tak ada masalah. Cuma kita tengok okay. So kita dah pindahkan ke bawah cantik semua. Okay. So kita baca dulu soalan dia. Sebab Fatin dah buat halfway, so it's okay. Okay. So kita tengok dia kata write a function name calculate wash. Okay, dah ada. Okay. Yang tak ada adalah dalam bracket tu dia dah bagi clue. Ada satu parameter, okay, jenis float. Nampak tak? Yang ini sebenarnya dia dah bagi clue. Maksudnya ada satu je parameter yang dalam bracket tu sepatutnya ada float something. Okay. Cuba letakkan dalam bracket kat calculate wash tu, letakkan dalam bracket tu float. Calculate wash ni. Dalam bracket dia tu letakkan float. Sama macam dalam soalan tu. Dia ada float. Kan dia dah bagi clue kat kita. Dia ada float. So float apa? Float tu dia pun dah bagi tahu. Dia bagi tahu dalam tu ada something float. Okay. Macam ni kita nak tahu what is that something. Dia kata that receive the weight of the laundry stand for the washing. Nampak tak?
tu sebenarnya float weight. Nampak tak? Sebab kita dalam proses yang Fatin buat kat bawah tu, kalau kita pasal lama-lama, kita tengok ada weight. Maksudnya untuk pengiraan ini, kita memerlukan weight daripada sin dekat main tadi. So maksudnya float tu bukanlah float biasa. Maksudnya kita kena hantar variable je float weight. Okay, tambah weight dekat dalam kurungan tu. Float weight. Sama dengan bawah tu. So biasanya parameter ni adalah variable yang kita perlukan untuk pengiraan. Nampak and then Fatin buat pengiraan, betul? Weight darab dengan wood. And then Fatin buat simpan jawapan dekat charge. Okay. So by right, the idea of this function, kita tengok dia kata and return the charges. Nampak tak? Dia ada bagi tahu kat sini, dia dah tolong tak? Return the charges. So maksudnya selepas line 8 tu, pada enter kat situ, patutnya ada perkataan return. So apa yang kita nak returnkan? Return. Okay. So apa yang kita nak returnkan? Kita nak returnkan the charge. Result tak ada S. Tak ada S. Okay, return tak ada S. More S. Okay. More S ni. Okay. Space. Kita nak returnkan the charge. Nampak tak? So dia dah tolong kita dah dalam soalan. Dan kita returnkan the charge. Okay. Space charge. Okay. Charges. Dia tak ada. Dia tak payah. Charge. So kita returnkan this one. The. Okay. Semicolon. Okay. Semicolon. Okay. Okay. So kenapa kita tengok kalau kita tengok apa Fatin dah buat, dia dah letak double calculate wash. Okay. So double calculate wash tu kenapa Fatin letak double? Okay. So kalau kita tengok, kita nak, dalam function ni kita nak pakai weight. Untuk pengiraan kita pakai weight. Dan kita dah declare dalam function ni ada float weight as the parameter. Tapi dalam function ni kita juga ada variable charge. Tapi Fatin masih belum declare variable charge. Nampak tak? So apa Fatin boleh buat adalah sebelum proses untuk calculate charge ni, Fatin declare tu dalam ni. Sama macam bawah. Maksudnya dekat line 8 tu enter. Kat depan. Kat depan. Oh, atas. Yes. Okay. So buat sama macam dekat bawah tu. Double charge. Double charge. So terpulanglah nak letak equal to 0 ataupun tidak. Okay. Okay, tak letak. Okay, tak ada masalah. Dan matikan dengan semicolon. Nampak tak? So dalam function ni, bila kita buat function, all the variable used in the function kita kena redeclare. Maksudnya dalam proses ni kita nak buat weight darab dengan word. So ada tak kita declare weight? Ada as our parameter. Float weight. Okay. Kita nak pakai charge. Ada tak kita declare charge? So sekarang dah ada. Double charge equal to 0. And then kita returnkan charge. Okay. So based on apa kita returnkan. Okay. So kalau kita tengok line 10 tu, kita returnkan charge. Okay. And then kita tengok line 8, kita declarekan charge ni as double. Okay. So sebab tu, dekat line 6 tu, kita setkan this function as double. Nampak Apa yang kita returnkan bergantung pada data type of the variable yang kita returnkan. Okay. So itulah nama function kita. Itulah data type function kita. Faham Maksudnya sebab kita returnkan charge dan charge kita declare sebagai double. Okay. So sebab kita returnkan charge dan charge kita declare as double, so automatic function kita dekat line 6 tu, kita letakkan dia double calculate wash. Okay. So siap step 2. Yang ini step 2. Okay. Function definition. Okay. Dah siap step 2, kita boleh buat step 1. Okay. So macam mana nak buat step 1? Simple. Okay. Nak buat step 1, copy je header. Header step 2. Header tu maksudnya the whole line 6. Keseluruhan line 6 tu. Line nombor 6 tu Fatin copy. Sampai. Sampai ujung dia. Habis line 6 je. Line 6 sahaja. Okay. Okay, copy. And then pastekan kat line 5. Copy. Pastekan kat line 5. 5. Paste kat situ. Okay, matikan dengan semicolon. Nampak tak? Okay. So dekat line 5 tu enter.
Maksudnya selepas using namespace tu enter. Kita tambahkan komen. Yang atas tu pun enter. Yang ini adalah step 2. Okay, kita buat yang ni dulu. Okay, komenkan. Yang ni, nak buat ni dulu. Okay. So, yang ini adalah step 2. So, letak 2 point. Okay. Ini step 2 kan. Step 2, ini adalah a set of function. Function definition. Okay. So, kita ingat kita ada 3 step. The first step kita panggil definition. So, the first step kita panggil sebagai function. Okay. The first step kita panggil sebagai function declaration. Ataupun ada orang panggil function auto. Okay. Step tu yang kita tengah buat ni adalah itu nama dia. Yang ni tak ada nama lain lah. Okay. Step tu kita panggil dia sebagai function definition. Okay. Kita jadi huruf kecil. Definition dia. Okay. Function. Baik. So yang ni. Okay. So dekat line 5 tu letak komen. Yang itu adalah function prototype step 1. Okay. Kita tengok kat chat. Okay. So bila kita buat function dia ada 3 step. The first step will be function call. Ada juga orang panggil function execution. Okay. Ada juga orang panggil function invocation. Okay. So dia ada banyak nama lah yang ketiga. Yang ketiga ni kat mana dia akan berlaku? Okay. Dekat line 5 tu patut boleh copy kat komen. Dia yang step 1 dekat line 5. Function declaration ataupun function prototype. Okay. Declaration. Okay. Letaklah number, baru ingat kan? Step 1, step 2. Okay. So step 3 kat mana? Step 3 dekat bawah tadi lah, dekat dalam ni. Okay. So nak buat step 3, okay. Nak buat step 3, kena copy dulu step 1. Nak senang copy step 1. Okay. Senang copy. Copy je step 1. Okay. Copy step 1. Okay. Pergi kepada kat mana button letak sebenarnya. Okay. Pergi kat proses. Dekat line 43 tu, nampak? Fatin dah ada call kat situ. Tapi yang ini sebenarnya silap. Okay. Dia tak mencapai matlamat lah. So boleh paste dekat line 44 tu. Okay. Pastekan kat line 44. Okay. So bila kita nak buat step 3, function call ni. Okay. So step 3, pertama kita tengok apa yang kita copy paste. Okay. So kita tengok dulu, function kita jenis apa. So dalam case ni, calculate wash ni, kita dah buat dia jenis double. Okay. So bila dia jenis double, maksudnya dia ada sama dengan. Dia mesti ada equal to dekat depan. Mesti ada assignment statement. Dia mesti sama dengan the function. Okay, tambahkan simbol sama dengan dekat depan. Equal. Kat line 44 tu, file sekali. Sebelum double tu, letak equal. Kat depan. Okay. Depan lagi. Sebelum double. Sebelum double. So equal to. Okay. Untuk function selain daripada void. Letaklah tadi. Sama dengan. Letaklah tadi. Letak sama. No. Letak sama dengan je. Dua tu jangan letak. Okay, good. Okay. Letak sikit. Tadi jarak sikit. Okay. Okay. So bila dia double, dia mesti ada sama dengan. Kita nak sama dengan apa? Maksudnya kita nak simpan result kita dekat siapa? Dalam case ni. Okay. So dalam case ni kita nak simpan result kita dekat calculate wash kan. So by right kita nak simpan dekat tak ada variable dia. Kita ada charge iron. Okay. So tak ada. So Fatin tak buat lagi yang ni rupanya. Okay, tak apa. So tambahkan declaration. So antara line 31 32 tu boleh enter kan, kita tambahkan declaration. Okay. Tambahkan declaration. Antara line 31 dengan 3. Okay. So ini kita tambahkan double total wash katakan. Total wash. Okay. And then tambahkan jugalah saya total iron.
Okay. Total iron. Okay. And then dah ada total. Okay. Oh, wait. Macam dah ada dah variable dia. Tin buat charge Charge ada. Tak payah declare yang ni. Buang. Sorry. Saya tak nampak charge. Dah ada rupanya. Okay. So, yang ini nama dia charge saya rasa. Macam buat. Okay. So, apa kita buat kat sini? Okay. So, Fatin pergi dekat line 44 terbalik. Maksudnya, apa sahaja yang berlaku dalam function ni, dia nak pulangkan kepada charge. So, in the end, dia akan jadi charge equal to so, kat depan saya letak charge. Charge equal to okay. So, ini untuk apa sahaja function yang bukan void, yang non-void function. Maksudnya kalau kepala dia double ke, float ke, integer ke, what, lain daripada void, dia mesti ada sama dengan. And then sama dengan tu mesti disimpan kepada something lah. Maksudnya kita nak update any value. Okay. So dalam case ni kita nak update variable charge. Okay. So dah lengkap lah kita punya step 3. Function call. Okay. So cuma bila function call, apa kita kena buat? Okay. Daripada step 1 ni, kita buang segala reserve word. Buang segala simbol, buang segala bracket, segala-galanya kita buang. Hanya tinggalkan variable name dengan function name. Maksudnya double float tu boleh buang. Sebab tu semua reserve word. Dekat line 44 tu, kan, ada double dengan float tu boleh buang. Okay. Buang. Oh, okey, faham. Buang. Dia macam masa kita pakai, bila kita pakai C in iron tu kan dah tak ada double. Dah lah. Bila C in weight tu kan dah tak ada double. Yang ni pun ada tersilap sikit lah. Okay. So yang ke, siap lah. Kat sini kita ada step 1, step 2, step 3. Nampak tak? Baru lengkap input yang pertama. Okay. Okay, so yang kedua. Calculate wash pula kita nak betulkan. Okay. So kita baca soalan dia. Function call iron. Yang ni apa? Iron kan? Yang kedua. Iron. Proses yang kedua. Iron kan? Okay. So kesilapan Fatin yang kat sini adalah, saya pun baru perasan. Okay. Iron ni, that receive the number of pieces stand for ironing. Dia dah bagi clue. Helaian pakaian, kita tak boleh declare sebagai double. Kita kena declare sebagai integer. Maksudnya dekat main tu kena betulkan. Okay. Min. Dekat main tu, tak payah betulkan. Kita tambahkan int, what we call that? Int, boleh lah iron. Tukarlah. Maksudnya buang iron tu. Okay. Jangan buang. Iron tu biarkan. Tukarkan dia kepada total iron. Katakan. Total iron. Sebab in the end kita kena kira berapa ringgit dia. Okay. So sepatutnya sini total iron. Okay. So iron sepatutnya dekat int. So create a new one. Pergi belakang, enter, and then tambahkan int iron. Sebab pakaian mana ada orang hantar baju 2,5 helai. Kan? Dia sama ada genap lah. Maksudnya integer. Sini ke? Okay. So tambahkan declaration. Dekat declaration. Dekat line 31. Enter dekat line 31. Enter kan? Okay. int iron. Faham tak? Maksudnya how many pieces? Ada tu orang hantar baju 1,5. Yang kita nak pakai double. Ada kan? Kita hantar baju selai, 2 helai, 3 helai kan? Dia fix. Kan? So by right, iron. Okay. Semicolon. Okay. So, okay. So baru betul kita punya input. So dah ada input, baru kita buat step 2. Saya suka ajar buat step 2 dululah. Kalau you dah kira, boleh buat step 1, step 2, step 2. Okay. So step 2 kita tengok Fatin dah buat. Okay. So dia buat darab RM3. Okay, tak ada masalah. Cuma kenapa kena plus equal? Itu yang saya tak faham lagi. Tak apa. Kita biarkan kat situ. Okay. So yang ini, kita tengok dia punya calculation dulu. Dia punya proses. So part proses Fatin tu ada silap sikit. Okay. So by right, sebab kita dah tambahkan iron ni, maksudnya berapa helai baju, berapa ringgit kena bayar. In the end, kita nak update the variable of total iron. So charge tu Fatin tukarkan kepada total iron. Charge dalam call iron. Bawah. Dekat line 18. Charge yang tu. Yang tu. Jadikan dia total iron. Okay. Total iron. Sama macam dekat line 31 tu lah. Ejaan. Okay. And then dah darab. Kenapa ada plus kat situ? Okay. So plus kat situ saya rasa tak perlu. Sebab dia just nak tahu berapa ringgit based on berapa helai. Okay. Darab. And then kita tengok.
Ya. Tak payah. Terus sama. Okay. Tak payah. Okay. And then kita tengok apa lagi kita nak tengok. Okay. So kita selesaikan dulu yang dalam bracket. Okay. So kalau kita baca soalan dia kata all iron dalam bracket ada Q. Dia dah bagi Q. Ada satu variable integer int. Kan? Ada satu variable integer. So apa variable integer tu? Dia dah bagi tahu juga kat belakang. That receive the number of pieces sent for ironing. So yang itu sebenarnya adalah int iron berapa helai baju. Berapa pieces baju. Kan? Patin ni gunakan istilah iron. Nampak tak? So barulah cantik. Nampak? Kita dah paskan variable iron, kita gunakan untuk calculation iron darab 3 dan kita dah buat dah calculate total iron. So based on the name and based on the question pun kita dapat dia kata and return the charges. So maksudnya line 19 tu pun silap. Sepatutnya return apa? Line 19. So line 19 tu buang gantikan dengan return apa? Return total ke, return total iron ke, return charge? Total iron. Cuba fikir. Total iron tu. Total iron. Okay, good. So kita tengok pula, kita observe dulu total iron. Okay. So macam mana Fatin boleh tahu dia return? Okay, dia return total iron, betul. Tapi kenapa Fatin letak kat 16 tu double call iron, call iron? Kenapa double? Why do you decide to use double? Nampak tak? Ada tak justification? Tak ada kan? So macam mana nak justify kan? Okay. Sebenarnya sebab Fatin terlupa redeclare dalam ni. So dalam ni pun kena redeclare juga. Macam line 12 tu. Cuma yang ini kena redeclare balik. Double total iron. Okay. So tambahkan declaration. Dekat. Okay. Double. Yes. Double total iron. Itu 0. Okay. Nampak tak? Baru lengkap jalan cerita dia. Okay. So dalam cerita ni, dalam definition katanya, kata nak kira iron darab dengan 3. So iron datang daripada mana? Iron datang daripada parameter. Okay, cantik. And then kata hasil darab dia nak simpan dekat total iron. Total iron datang daripada mana? Datang daripada declaration. Double total iron. Okay. And then Fatin returnkan total iron. So sebabkan Fatin returnkan total iron, total iron tu Fatin declare sebagai double. Sebab itulah Fatin buat, sebab itulah kita buat line 16 ni, dia punya function type dia adalah jenis double calculate iron. Baru lengkap. Okay. Sekarang copy header dia. Line 16 tu copy. So nak buat step 1 ni senang, sebab tu saya suka buat step 2 dulu. Dah lengkap step 2, kita copy je header daripada step 2 ni, kita pastekan kat atas tu step 1. Step 1. Kat atas. Tu kat line 8 tu tambahkan kat situ. Pastekan. Ya. Pastekan, tambahkan, gantikan open and dengan semicolon. And then copy line 8 sampai semicolon tu. Copy the whole thing. Okay. Ini yang kita buat sebagai step 3. Copy the whole thing. Okay, copy this one. Okay, good. And then kita pergi kat mana proses ni berlaku? So dia ada dekat proses. Tu line 47. So replace that one. 47, 48 lah. 47 tu boleh buang lah. 47 tu dah boleh buang kan. Replace kan. Okay. So line 47 dengan 49 boleh buang tak? Boleh buang. Buang je, delete je. Sebab tersilap sebenarnya. Okay. So bila kita tengok line 48 ni, kita tengok. Bila kita buat step 3, mula lepas kita paste, kita tengok dia mati dengan semicolon. Okay, cantik. And then kita tengok depan. Double calculate iron. Double. So bila double, apa kita kena standby? Kita kena standby kan sama dengan double. Equal to double. Kita standby kan sama dengan. So apa kita nak letak sebelum sama dengan tu? So kita fikir logik lah. Calculate iron tu. Kita pun dah kira, kita tahu dia nak kira jumlah iron. So patutnya kat depan tu mesti juga ada sama macam total iron. Dia mesti simpan balik the total iron. Based on the variable name dekat line 32 tu lah. Kalau Fatin tukar dia jadi jumlah iron, so dia jadi jumlah iron. Okay. So dah lengkap. Untuk ni dah lengkap. Okay. And then the last step,
buang segala reserve word, segala simbol, segala box bracket. Maksudnya double dengan int tu kita boleh buang. Baru lengkap. Okay. Siap yang tu. Pun dah siap. Okay. So the next one, yang ni kita pakai je lah. Pincah ni. Okay. So the next one kita nak betulkan the print. Okay. Print. Mana print kita? Okay. Yang tu lah, yang atas double print. Okay. Double print. Okay. So yang print bill ni kita tengok dulu. Kita tengok. Okay. So CLS tu kita buang lah. Okay. Sediakan dia nampak semua. Tapi kita letak dalam komen. Bila Fatih nak letak balik, boleh letak balik. Okay. So kita tengok soalan ni, dia kata dia ada clue kat belakang tu dia bagi. Char star dengan float. Char star ni sebenarnya sama dengan char star. Okay. So boleh letak char star kat situ. And then dengan comma float. Okay. So that receive the name of the customer. Nampak tak? Dia dah bagi clue. Dengan kita pun nak pakai, betul tak? Kalau macam tengok dekat see out tu, okay, kita tengok kat see out tu ada name. Kan? Ada see out customer name. So char star tu untuk name. So tambahkan name. Char star space name. Dekat parameter. Kat line 22. So kita nak pakai dalam ni. Char. Char star space. Char kotak. Sebab dah pakai ni. Ya? Char. Tak payah kotak. Name. Tapi jarakkan antara star dengan tu, jarakkan. Okay. Float pula. Float dia kata that receive the total charges. Bukannya total charge kan. So charge tadi kita dah pakai untuk iron. Betul tak? So yang ini sepatutnya ada pengiraan. Okay. So pergi dekat main. Dekat proses. Okay. So ada tak yang kita tertinggal? So maksudnya kita dah kira charge. Kita dah kira total iron. So sebelum kita print bill, sepatutnya ada lagi satu proses. Proses dia kat line 49 tu lah. Sepatutnya ada lagi satu proses. Tapi yang ni kita buat direct. Okay? Sebab dia tak suruh buat dalam function lah. Okay? So yang ini, apa dia nak buat dalam ni? Yang ini sebenarnya kita nak tambahkan charge dengan total iron. Tambahkan charge tambah total. Charge plus total iron. So kat mana kita nak simpan yang ni? Apa lagi variable yang kita tak pakai? Kan? So iron dah, ni dah. Yang kita tak pakai lagi adalah total. So matikan dengan semicolon. So sepatutnya in the end dia akan sama dengan total. Total equal to total charge tambah dengan total iron. Sepatutnya macam ni lah. Kan? Proses tambahan dia. Kalau C terlebih. Okay. Charge equal to total iron. Cuba betulkan. Total sama dengan total sama dengan charge tambah total. Okay. Okay, nampak cantik. Okay. Okay, siap. Okay, so dekat screen bill tu, baru kita boleh kata kita nak paskan dekat line 22 tu, kan? Maksudnya bukanlah kita nak paskan charge. So in the end kita nak paskan total. Dekat line 22 tu, load total. kita ke charge. Charge. Belakang. Float is total. Yes. It's total. Betul. Okay. So kalau kita tengok this function, okay, ada tak dia dalam soalan ni? And display the name and the charge in 2 decimal places. Yang ni tak apalah. Yang ni nanti kita tengok kat atas. Kita tambahkan yang 2 line magic tu lah kemudian. Okay. Okay. Cuma yang ini apa yang penting untuk kita tengok? The first one, variable yang kita pakai. Kita paskan name. Okay, name ada pakai. Yang kedua, see out total charge masih lagi variable lama, charge. So yang itu patut tukarkan kepada total. Line 27 tu. Variable charge tu tukarkan kepada variable total. Total charge equal to total. Dia. Okay, siap. Charge dia tak payah. Total je. Variable total charge. Okay. Right. So
Lengkap tak? Ada tak dia kata nak calculate apa-apa? Tak ada kan? Tak ada. So, dalam soalan pun ada tak dia kata nak return apa-apa? Tak ada Tak. kan? So bila dia tak kata tak ada nak returnkan apa, oh itu gunanya total button. Okay, tak apa. Kita betulkan lagi. Okay. So kalau kita tengok tak ada apa-apa dah dia nak buat. Maksudnya function print bill ni hanya untuk print output. Dan dia tak ada nak returnkan apa-apa. Okay. So bila function ni tak ada perkataan return, macam yang dua atas tadi ada perkataan return kan, yang ini tak ada perkataan return. So automatic function ni akan jadi jenis void. Maksudnya dekat line 22 tu, patutnya tak boleh letak double print bill. Patutnya kita kena letak void print bill. Sebab dia tak ada apa-apa yang kita nak return. Patutnya dia start dengan void. Okay. Void print bill. Jadi void lah. Okay. VOID. Void print bill. Void. VOID. Okay. IT. Void. Void. D. Oh. VOID. Apa? Okay. Tu ada kat komen. VOID. VOID. Tengok kat komen. VOID. Mana ni? Betul eh? VOID. V. Oh, V. Start dengan V. Van. Oh, VOID. Violet. VOID. Void. Okay, good. Okay. Void. So barulah lengkap kita punya step 2. Okay. So dah siap step 2, kita boleh simply buat step 1 lah. So macam mana buat step 1? Copy je header step 2 ni. Line 22 tu copy. Pastekan kat atas. Okay. Enter satu. Okay. So ni step 1. So kalau dah terror nanti bolehlah buat step 1 terus. Baca soalan je terus buat. Kita dah terror kan. So sementara belajar ni kita buat step 2 dulu baru buat step 1. So copy the whole step 1. Okay. Copy the whole step 1. Sampai semicolon dia tu. Copy. Bukan semua. The whole line. Line line. Yang lain dah buat. Tinggal buat ni je belum buat kan. Copy this one. Pindahkan dia ke bawah. Maksudnya ini kita nak buang print bill tu. Buang print bill tu gantikan dekat situ. Sini buang. Ya, buang. Pastekan kat situ. Okay, good. Okay. So bila kita tengok, yang pertama kita tengok dulu function yang kita paste ni. Dia jenis apa? Jenis void ke non void? Dia jenis void. Kan? So bila jenis void, perlu tak standby sama dengan? Tak perlu. Nampak tak? Kalau tadi dia double kan, kita kena letak sama dengan and then kena tentukan nak simpan ke mana. Okay? So this one tak perlu. Okay? Sebab dia jenis void. So maksudnya bila jenis void, kita tengok dia jenis void ya, dah tak perlu buat apa-apa. Hanya perlu buang segala reserve word dengan simbol. Maksudnya buanglah void tu, char tu, star tu, tu buang. Buang reserve word dengan simbol. Buang. Void tu pun reserve word. Buang. Okay. Void tu boleh buang. Void yang kat depan tu. Itu jangan buang. Driver jangan buang. Undo. Sayang tu buang. Undo. Jangan buang. Okay. Name dengan total. Okay. Void yang depan tu. Line 53 tu. Void. Void tu buang. Void reserve word Void, load, star. Star tu reserve symbol lah. Box bracket, underscore sahaja kita kira sebagai part of the sentence. Okay. So ni siap lah. And then kalau kita tengok soalan ni, dia suruh buat based on counter control loop. Bila counter control loop, dia tak ada yang bawah tu. See out, see in tu tak ada. See out, see in tu tak ada. Yang untuk press anything to continue to calculate. Yang tu tak perlu. Tu buang. Okay. Yang ini kita hanya akan buat kalau sentinel. Ini kalau nak ulang lagi baru kita buat. Kalau nak ulang lagi baru kita buat. Okay. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua kita permudahkan sikit. Okay. Kita permudahkan sikit maksud saya. Loop tu janganlah sampai 10 kali. Penat nak masuk. Banyak data ada kan. Nak masuk name buat 3 kali cukup. Loop less or equal to 3. Cukup.
less or equal to 2. Cukup. So loop 1 yang Fatin declare dekat double tu untuk apa? Untuk apa? Kenapa declare loop 1? Ada Mana? pakai tak? Tak ada kan? Tak ada. Loop 1 dekat line 34 tu ada loop 1. Pakai tak? 34. Tak pakai kan? Tak pakai. Line 34 ada loop 1. Tak pakai? Buang. Okay. Sekarang soalan kedua saya. Loop ni Fatin perlukan dia dalam nombor perpuluhan ke dalam nombor bulat? Tuhan. Perpuluhan. Nombor bulat lah kan. Loop sekali mana ada loop 1.5 kali. Betul tak? So pindahkan loop equal to 0 tu kepada int. Maksudnya selepas int iron tu letakkan koma and then letakkan loop 0. Okay. Okay. Kat bawah kat int iron tu tambahkan koma. Okay. Yeah. Okay. So yang lagi satu yang kita tertinggal untuk buat adalah mencari total. Kalau Fatin buat total macam ni, total yang dia akan tunjuk adalah total customer yang terakhir. Maksudnya katakan total customer pertama RM3. Total customer yang kedua RM6. Total customer yang ketiga RM19. So sepatutnya semuanya jadi RM18. Okay? RM9. Sepatutnya semuanya jadi RM18. Tapi apa akan jadi dekat total amount Fatin hanyalah RM9. Sebab kita tersilap kira. Okay? So untuk yang ini kita tambahkan lagi satu variable dekat line 34 tu, tambahkan total amount. Sebab total ni kita dah gunakan untuk kira total charge for every customer. Kita tambahkan total amount. Tambahkan. Yang katanya tu okay, total amount. Okay. Total amount. Total amount. Dapat ya? Ke ganti tanya ya. Total amount. Yes. Equal to 0. Yang ni kita kena buat equal to 0. Dia sama macam total tadi, tak perlu. Yang ni kena ada equal to 0. Okay. Sebab apa? Sebab nak pastikan dia start daripada 0. Sama juga dengan loop. Loop mesti ada equal to 0. INT loop tu. Sebab nak pastikan dia start daripada 0. Bukan nombor apa-apa ikut situ. Okay. So maksudnya, sebelum Fatin buat, okay, sistem clear screen tu dekat line 56 tu boleh komenkan. Okay. Yang tu boleh komenkan ataupun buang lah. Komen depan. Kita tak nak dia hilang. Idea dia tak nak hilang. Supaya senang kita nak tengok dia punya result. Kira dia punya. Okay. So sebelum loop plus-plus tu, kat situlah sepatutnya kita buat penambahan total amount. Maksudnya customer pertama RM3, customer kedua RM6, customer ketiga RM9. So total sepatutnya RM19. So maksudnya sebelum loop plus-plus tu, enterkan. Maksudnya kat situ enterkan. Sebelum dia kalau boleh. Sebab kita tak nak step re-looping tu terpisah. Okay. So yang ini apa kita buat? Kita jadikan dia apa kita nak buat? Okay, kita nak tambahkan. So kat sini baru kita buat total amount. Okay. Total amount. Yang ini yang kita buat plus equal. Plus equal. Okay. Plus equal. Kita tambahkan dengan total. Plus equal total. Semicolon. Okay. Semicolon. Habiskan. Semicolon. Titik koma. Habis tak? Dah habis. Semicolon. Okay, good. Okay, cuba tolong tambahkan kat belakang. Letak komen kat belakang dia. Saya define lah apa maksud dia. Okay. So, bila kita buat total amount plus equal total, sebenarnya apa kita buat? Sebenarnya dia sama dengan total amount. Total amount. Apa maksud dia? Mungkin ada yang terlupa kan? Total amount sama dengan okay. Total amount lagi. Total amount. Okay. Tambahkan dengan total. Itu dia punya shorthand lah. Okay. Kita buat kat depan tu dia punya shorthand. Dia punya explanation sama macam ni lah. Okay. So dia benda yang sama. Tapi nanti bila kalau siapa nak tag, nak uncomment this one, jangan lupa letak semicolon lah kat belakang. Okay. So basically the last one yang tak betul, yang last one line 60.
So the total amount sepatutnya baca siap kan? Total amount. Total amount. Total. Yes, the variable. Kalau tidak nanti dia keluar apa tu? Jualan yang terakhir. So kita nak keluarkan jumlah dia. Okay. So turun bawah lagi kita tengok. Kita. So by right dah siap lah ni. Okay. Sepatutnya tak ada masalah lah. Okay, let's try. Let's hope tak ada masalah. Try compile. Project. Compile. See? No error. Boleh run terus. Okay, what is your name? Masukkan 2 patah kataan. Okay, saya. Enter. Duit masukkan dulu. Berapa-berapa? Okay. Tak penting pun, dia akan kira untuk kita. So, idea dia. Dapat. Enter lagi. Okay. Nampak tak? Yang ni dia skip. Nampak tak? Dia tak tanya nama dah. Dia terus masuk. Okay. So, bila kita pakai cin.getLine dalam loop, kadang-kadang kita akan hit this kind of error. Okay. Dalam loop. Kadang-kadang. Okay. So, bila kita nampak kita hit this kind of error, apa kita perlu buat? Kita kena tambahkan cin.ignore. Okay. Patin, cuba tutup untuk saya. Okay. Tambahkan cin.ignore. Macam ni. Okay. Macam dekat komen tu. cin.ignore. Tambahkan selepas komen kat line 39. cin.ignore tu tambahkan dekat line 39. So sometimes bila kita buat cin.getLine dalam loop, dia akan ada error. Okay. So untuk elakkan error tu kita tambahkan cin.ignore ni stand for ignore and ignore. Macam dalam komen tu. cin.ignore. N-O-R-E. Tu juga. Semicolon jangan lupa. Okay. Semicolon. Baik. So sometimes bila kita buat dalam loop cin.getLine dia akan error. So apa kita perlu buat? Sebelum soalan cin.getLine. Kita tambahkan cin.getLine. So dia akan ignorekan any possible error yang akan berlaku kepada cin.getLine kita. Okay. So try compile. Right. Okay, so bila kita run, dia macam tak jadi apa-apa. Okay. So kenapa dia jadi macam ni? Sebab kali time kita run, dia tak ada error. So dia ignore everything. So apa kita kena buat adalah kita press je any key. Tekanlah enter ke apa-apa. Satu key. Cuba tekan. Nampak? Dia dah keluar what is your name. So masukkan nama. Fatih Alia. Betul? Lepas ni boleh masuk nama siapa lagi. Okay. Okay, tak ada masalah. Enter. Okay, so ini 36 charges dia. Okay. Let's assume lah betul. Masukkan nama kedua. Alia Fatin pula. Boleh. Tak kisah mana-mana. Janji ada space. Okay. Masukkan nombor lain pula. 5. Okay. Boleh. Tak masalah. Okay. And then last one. Sebab tu saya kata buat 3 je. Penat naik sini. Masukkan nama orang lain. Tak ada nama. Betul. Nur. Siapakah yang betul? Nur. Okay, tak ada masalah. Sebab yang lain kita dah test kan. Okay, baik. Nampak tak? So, bila kita keluar, nampak tak? Total amount tu dia jadi jumlah. All the 3 customer. So, 6 tambah 3 tambah 2. Betul lah. 1, 0. Nampak tak? So, barulah lengkap kita punya program. Barulah menjawab soalan. Nampak tak? Okey tak? Yang lain? Okey? Fatin, okey? Nampak tak? Apa kesilapan tadi? Okay. Thank you for sharing. At least kita nampak. Okay. Kita belajar daripada, bukanlah kesilapan kali pertama buat nak bagi silap apa kan. Percubaan yang tidak berjaya. Okay. So, baik. So, kita kemaskan dulu. Fatin punya, apa ni namanya? Coding. So, kita start daripada atas. So, macam mana kita nak kemaskan? Okay, ni okey, ni okey. Okay, komen okey, yang tu okey. Atas okey, bawah lagi. Okay, ni okey. So declaration tu ke dalam sikit. Line 34, 35, 36. Bagi dia sama dengan atas tu lah. Yang mana? Indentation. Space. Ke dalam lah. 33 sampai 36. Ke dalam kan. Bagi dia sama dengan do bawah tu. Yes. That one. Sama juga. Declaration komen atas tu pun sama lah. Bagi kemas. Macam tu lah. Yes. Yang komen tu pun bagi sama. Tak masalah.
Okey. Declaration atas yang line 33. Okey. Ya. Okey. Tak masalah. Saya dapat masuk. Total tu lari sikit. Oh, seronok jadi saya nak minta sharekan kat kawan-kawan. Okey. So ada apa soalan untuk hari ni? Any question for today? Betul ada. Yang lain ada soalan? Any question? So saya nak tanya sikit. Boleh. Okey, untuk pasal void ni kan, untuk pasal void ni, kita guna Pasal void dalam mana? soalan, Void. maksudnya macam nak guna void ni. Kita guna apa tu dalam soalan function je ke? Yes. Boleh lah kata macam tu. Biasanya soalan void ni sebenarnya kita akan tengok bila soalan tu function dan dia tak ada apa ni? Variable yang kita perlu returnkan. Nampak eh? So kalau ikut soalan yang 18 ni, kalau kita tengok, yang print bill sahaja dia tak ada mention apa-apa yang kita perlu returnkan. Kalau yang dua tu dia ada benda return. So bila ada benda nak return, dia tak boleh jadi void. Dia kena jadi something else. Jawab tak soalan tu? Okay. So sama juga dengan kalau you try soalan 17 lah. Okay. So maksudnya calculate total sale. Return total sale. So maksudnya yang ini bukan void. Dia akan jadi double. Sebab total sale biasanya dalam bentuk duit. So dia double. Okay. Soalan 17 juga. The next one kita tengok calculate commission. Return the total commission. So yang ini pun jadi double. Okay. Calculate bonus. Return bonus. Yang ini pun jadi double. Okay. And then function print slip that print the income. So kalau kita tengok tak ada apa-apa pun dia nak return, dia nak print, nak see out kan. So bila see out dia jadi void. Nampak tak? Okay. So selain daripada ni, apa lagi yang kita boleh tambah? Okay. Patut savekan yang ni. Okay. Savekan yang ni. Baik. Okay, savekan. Okay, save as kan yang baru. Save as kan yang baru. Kalau sempat kita try 14 minit kita tengok apa isi ataupun kalau you nak extend. Okay. Kita tengok. Save time baru. Tambah extra kat belakang. Jangan repeat. No. Okay, tambahkan kat extra. Kita try kosongkan kita punya program. Maksudnya yang ni yang original menjawab soalan. Okay. So yang ni kita buat yang tak menjawab soalan lah. Kita nak buat sampai kosong. Okay. So the first one kita start daripada bawah. Okay, kita start daripada bawah. So kalau kita tengok kat sini, kat bawah ni, apa lagi yang kita boleh jadikan dia sebagai function. Okay. So kalau kita tengok, see out total amount. Dia seorang-seorang je kat situ. Okay. So apa kita boleh buat? Kita kata, kita boleh buat lagi satu function, nama dia katakan print total amount. So kopikan line 61 tu. Kita copy line 61. Okay. Copy dulu. Okay. Ini yang mana? Dah ada extra. Okay, ada extra. Okay, pergi atas. So dekat step 2. Sebelum main tu, bawah print bill. Bawah print bill. Okay. Bawah print bill, enter kan antara print bill dengan main tu, enter kat situ. Yeah. So letak underscore. Underscore 3 kali katakan. Underscore rapat-rapat. Macam line lah. Underscore. Letakkan underscore. Yes, macam tu. Okay, space. Space. Okay. Tak apa. Jangan space. Bukan space. Jarakkan dia. Space dia lagi. Jarakkan dia. Okay. Jarakkan. And then bagi nama apa-apa. Nama apa? Okay. Jarakkan dia. Bagi nama, katakan kita bagi nama print total amount. Print total. Rapat lah. Rapat. Variable name dengan function name kena sama. Maksudnya tak boleh ada space, tak boleh letakkan number apa semua. Print total. Amount pun rapat. Dia tak boleh ada space. Okay. Print total. Okay. And then bracket. Bracket. Buka tutup. And then enter. Okay. And then letakkan enter. Okay. Enter. Okay, enter. Okay, then. Okay. Enter. 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 Okay. Letak buka open and close curly braces. Open and okay. So dalam open and close curly braces ni baru kita pastekan si out tadi.
Enter. Pastekan siap tadi. Dah lah. Itu kat luar. Mana? Ni kat line 33 lah. Pastekan kat line 33. Okay. Alright. Okay. So kalau kita tengok yang ini, apa kita nak buat? Memang kita hanya nak printkan this line. Okay. So apa yang kita perlukan dalam ni? So untuk printkan this line, variable yang kita perlu terima daripada main adalah total amount. So kopikan variable total amount tu, letakkan kat dalam bracket. Jadikan dia as parameter. Total amount. Yang tu. Variable dia. Yang belakang tu. Yes. Kopikan that one, letakkan dalam bracket. Okay. So that's how we can decide on our own. Apa yang perlu. Okay. So biasanya variable yang kita perlu gunakan, okay, dia mesti jadi as parameter. So bila parameter, dia mesti ada dia punya data type lah. Double ke, float ke. So kita tengok dekat main kita, total amount kita declare sebagai double. So dalam bracket tu kita letakkan double. Double total amount. Okay. Huruf kecil. Case satu kecil. Total amount. Okay. So siap. Maksudnya dalam ni hanya satu variable ni kita perlukan total amount. So kita dapatkan to complete that one. So now kita nak decide dekat underscore kat depan tu. So sepatutnya underscore depan tu double ke void? So macam mana kita nak decide? Double ke void? Anybody? Cepat, siapa nak komen? Double ke void? Boleh on speaker ataupun boleh chat. Nak letak double ke void? Dalam underscore. Ataupun patut boleh saja. Double ke void? Anybody? Double void? Double void? Void. Yes. Good. Kenapa void? Kita kena letak void lah. Sebab kalau kita tengok dalam function ni tak ada return. Tak ada perkataan return. So bila kita tak ada perkataan return, kita tak perlukan return, kita punya function akan jadi jenis void. So buang yang underscore tu gantikan dengan void. Nampak tak? That's how we decide sama ada dia void ataupun non-void function. So dah siap definition step tu, copy je header dia, copy je line 31 tu, create step 1. So satu ni copy. Jadikan dia step 1. Okay. Tambahkan dekat line 10. Yes. So step 1 macam biasa, simple, gantikan open and close curly braces dengan semicolon. So copy step 1. Jadikan dia step 3. So pindahkan ke bawah. Kopikan dia. Kopi. Dah hilang semicolon kat atas. Nanti kat step 1 tu semicolon dia dah hilang. Sebab tadi macam terpaste. Copy. Copy this one. Okay. So copy depan dia. Okay tak? Nanti kita tambah semicolon bawah. So yang ni kita nak letak kat mana? Kat mana kita nak letak step 3? So kita dah tahu. Kita ambil daripada step up tadi kan? So kita pastekan kat situ. Sini. So buang line 66. Buang je. Ataupun komenkan ke, buang ke. Buang lah senang. Kita sama dengan yang lainnya. Buangkan kat situ, pastekan kat situ. Pastekan kat situ. Okay. Okay, letak semicolon balik. Okay. So the first one kita kena decide. Perlu tak ada equal to something? Anybody? Zati? Zati rajin menjawab. Perlu tak standby sama dengan? Perlu tak kita standby kat equal something? Something equal to. Tak perlu. Yes, good. So maksudnya tak perlu buat apa-apa lah. Sebab dia jenis void. So bila jenis void tak perlu standby sama dengan apa-apa. So just move on to the next step. Buang segala reserve word. Buang void, buang double, buang anti, buang char ke apa. Semua buang. Kalau ada simbol ke apa buang. Kecuali simbol underscore. Underscore kita tak iktiraf sebagai. Baik. So kalau kita dah buat macam ni cantik lah. Okay. Cuba Fatin komenkan this line. Line 66 tu komenkan. Pergi kat depan. Kat depan je. Kita nak buang yang ni. Konon-kononnya macam kita buang lah. Kan? Bila kita komen ni macam kita delete. Letak kat depan. Sebelum print total. Kita nak tunjuk. Kalau kita tak buat step 3, ini yang akan berlaku. Okay, cuba compile, cuba run. Okay. Sepatutnya dia tak keluar lah. Saya duduk orang dia tak keluar. Sepatutnya total 3 customer tu tak keluar. Okay, tekan enter. Masukkan data 3 customer. Tekan je apa-apa. Dia nak tengok. Okay. Okay.
Kita nak tengok keluar tak dia punya total in the end. So by right sebabkan kita tak buat, kita dah komenkan step 3, so sepatutnya tak keluar total collection. Ini jumlah 3 customer ni by right tak keluar. Okay. Okay, enter. Dia keluar. Dia keluar ni maksudnya dia run yang lama. Okay. So macam mana kita nak tahu dia run yang baru? Okay. So yang ini sebenarnya dia kadang-kadang masalah ni dalam deck. Dia run the old copy of the executable file. Okay. So macam mana saya nak buktikan? Simple je. Tutup yang ni. Okay. Tutup yang ini. Fatin uncomment line 66 tu. Uncommentkan dia. Okay. Okay. So tapi tambahkan dekat cout line 34 tu. Okay. Total amount tu. Okay. Tambahkan dekat ayat dia total amount yang warna biru tu. Tambahkan total amount saya. Apa? Okay. Total amount saya. Tambah perkataan saya. Tambah je apa-apa. Okay, saya. Okay. Saya nak tunjukkan dia run the old copy. Itu idea dia. Okay. Okay, cuba compile. Okay. Cuba run. Keluar tak saya? Kalau keluar, sekejap lagi kita tukar lagi and then kita comment. Okay. Ini sebab saya nak tunjukkan kenapa result dia keluar tadi. Sepatutnya saya kata tak keluar kan. Sebab dia run the old copy. Okay. Saya tengok dia keluar tak saya. Dia keluar maksudnya dia run the latest copy. Okay, enter. Nampak dia tak keluar total amount saya. Nampak tak? Dia terus keluar total amount 79. Kan? Padahal kita dah tambah perkataan saya betul tak? Itu yang menunjukkan dia run the old copy. Okay. So bila jadi macam ni you kena delete yang lama apa semua lah. Proses dia jadi panjang. Okay. So maksudnya kita trust je lah. You all kena trust je lah apa yang saya cakap. Kalau tidak dia jadi panjang. Okay. And then what else can we move? Saya rasa kita tak sempat. Tak ada pun yang boleh tunjuk reusability. Okay. Lagi apa? Buanglah saya tu. Kenapa ada saya pula? Buang saya. Okay. Nice. Okay. So the next one. Apa lagi yang kita boleh jadikan function? So kalau kita tengok ada satu. Yang sorang-sorang tu kan. Cuba tengok kat bawah. Yang sorang-sorang tu. Nampak tak? Kita ada buat total charge. Total sama dengan charge tambah total iron. Yang itu pun kita boleh jadikan dia dalam bentuk function. So kopikan yang tu. Line 58 tu. Okay. So kita kopikan this one. Okay. So kita pergi kepada step 2 lah. Kita create. Okay. So yang ini kita buat step by step macam tadi. Okay. So step 2 start dengan underscore dulu. Kita biarkan kosong. Sekejap lagi baru kita decide letak isi dia apa. Okay. Kita nak buat kat mana ni? Enter je kat mana-mana dalam line ni. Tak kat mana? Letak kat mana-mana je. Okay, boleh letak kat situ boleh. So letak underscore 2-3 kali kan. Jangan paste dulu. Tak sabar nak paste. Okay, kalau underscore. Underscore sebab kita nak buat decision tu kemudian. Saya nak tunjukkan macam mana cara kita berfikir sepatutnya. Okay. And then kita boleh bagi nama yang ini calculate apa. Saya dah lupa. Calculate total lah. Calculate wash iron. Cal wash iron. Okay. Cal wash iron. Sekali. Calculate wash iron. Boleh je mana-mana nama dia tak kena. Wash iron. Gabungkan. Kita nak cari jumlah wash and iron. Okay. And then buat bracket dia, kita biarkan letakkan underscore dalam parameter. Jadi kita decide apa kita nak letak dalam tu. Dalam bracket tu letak underscore. Okay. So maksudnya leave it blank. Jangan fikir. Masa kita nak create, jangan fikir dulu. Dalam bracket tu, biar je kosong dulu. Okay. And then sebab kita buat step 2, step 2 tak boleh mati dengan semicolon. Step 2 dia kena mati dengan open and close kali bracket. So enter. Open and close kali bracket. Okay. Yang ni dia unik sikit. Okay, enter. Open and close kali. Okay, good. Okay, paste kan.
Okay. So yang ini kalau kita tengok proses ni untuk kita buat this calculation, kita memerlukan charge and total ion. So maksudnya charge dengan total ion ni perlu dijadikan sebahagian part of our parameter. So charge, so dalam bracket tu kita tambahkan double charge, double total ion. Okay. Double charge, double total ion. Okay. Okay, good. And then kita tengok, kita dah pakai, okay, charge ada declare dekat parameter, total ada declare dekat parameter, total ion ada declare. Total ada declare tak? Tak ada kan? Nampak? Tak ada. Okay. So apa kita boleh buat adalah kita tambahkan declaration untuk total. So maksudnya kita boleh buat double total sama dengan. Okay. Tambahkan kat situ. Line 21 tu enter, tambahkan double. Kat situ kat depan dia. Macam bawah tu, atas. Declaration mesti sebelum. Macam yang bawah tu. Yes, double total. Total. Total je. Tak payah ion. Ion dah jadi parameter total. Yang sama dengan, okay, semicolon. Okay. Okay. Sama dengan 0. Okay. Total. 0. Okay, good. Okay. And then, bila kita dah susah payah kira dalam function, kebiasaannya mestilah kita nak pulangkan, kita nak belagak. Maksudnya kita dah susah payah buat kerja kan, kira ni kan. So mestilah kita nak pulangkan, ataupun kita nak returnkan, ataupun kita nak tunjukkan to somebody the result of our calculation. So maksudnya dalam function tu, dia akan ada return total. Dekat bawah. Okay, kita tambahkan return total. Return. Total. Semicolon. Okay. So now kita decide. Kita main teka-teki lagi last one. Apa patut kita letak dekat underscore depan tu? Void ke benda lain? Kalau benda lain, apa dia? What should we put at the front? Benda lain. Nampak tak? So macam mana kita nak decide? Apa patut kita letak? Patut kita letak void ke something else? Apa patut kita letak? Anybody? Anyone? Boleh. Teka. Boleh type kat chat. Betul pun? Fatin boleh suggest jawapan. Apa patut kita letak dekat underscore tu? Okay. So, anybody? Betulnya kita letak void ke selain daripada void? Kalau selain daripada void, apa dia? Cuba try. Anybody? Any volunteer? Ada? Yes, double. Good job. Okay. So, kalau kita tengok, kita returnkan double. Kan? So, bila ada return, maksudnya yang dekat depan tu tak boleh void. Dia kena selain daripada void. So, kita return total and then total kita declare sebagai double. So, automatic function kita pun jadi jenis double. Okay. So, kita copy this one. Kita copy the header. Kita create dia punya declaration. Okay. Tuliskan kat situ. Alamak. Kat atas lah, kat line sebelah. Ini kita tuliskan kat line sebelah. Terjaya lah, tambahkan. So nanti kat line sebelah. Mana dia pergi? Tak apa, undo. Control Z. Control Z. Macam undo. Pergi kat edit. Kat edit, undo. Okay. Cancel this one. Edit, undo. Okay, yang tu. Copy this one. Okay. Copy. Okay, good. Tuliskan kat line sebelah. Matikan dengan semicolon. Copykan line sebelah tu. Okay. So yang ni kita tengok dekat main tadi kita ambil dekat mana? Okay. So dekat main kita ambil dekat mana? Kita ambil dekat line 66. So kita boleh pastekan kat line 66. Paste. Okay. And then kita tengok. So function kita jenis double. So bila double dia tak boleh hanging. Dia mesti ada sama dengan something. So letak sama dengan. So sama dengan apa?
Apa yang kita nak simpan? Apa result ni kita nak simpan kepada siapa? Kita nak simpan kepada weight ke, charge ke, total iron ke, total amount ke, total. So by right kita nak simpan kepada total. So total sama dengan kita punya function. Okay. So dah siap yang ni, bolehlah kita buang line 67 tu. So line 67 tu tak pakai lah. Kan? Kita dah invoke function. Okay. So dah siap macam ni. So jangan lupa lah the last step. Buang segala reserve word, simbol dengan box. Kalau ada. Kalau tak ada, buang reserve word saja. Reserve word depan tu jangan lupa. Okay. So yang ni, kita compile, saya run balik. Jadi tak? So hopefully jadilah. Hopefully tak ada error lah. Saya tak pastilah yang ini dia run the new copy ke the old copy kan, tapi yang penting bila kita compile dia tak ada. Okay. So, kita tengok dia jumlah dia, hopefully it's right. 12, 29, 24. Okay, betul. Betul lah, 75 kan, saya tambah tu. Kita nampak okay, everything nampak okay. Tak ada masalah. Okay. So, nanti you all try lah. Kosongkan lagi untuk input. Kalau tengok input pun kita boleh kosongkan kalau kita nak. Okay. So, but it's okay. For input ke apa, nanti you boleh tengok dekat group B dengan C punya kelas lah. Diorang punya sempat kita kosongkan. Okay. So, Fatin tolong printkan this one. Pergi dekat file. Pergi dekat file. Okay, pergi dekat print. Dekat file, dekat print. Okay. And then click on the word wrap. Word wrap. Word wrap tu pastikan tick. Okay. 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 Jadi tak? Boleh tak? Ada tak PDF printer ni? Kita macam print ke mana? Oh, tak nampak. Oh, dia sama. Okay. Dia tak jumpa printer. Okay. So, by right saya expect dia boleh print PDF. Okay, close program. Tak jumpa printer. And terus. Tak ada printer. Tak ada printer PDF. Image printer tak ada. Tak apa. Boleh tutup? Tak apa. Tutup dia. Oh, boleh. Tadi kita dah run kan? So, by right dia dah save. Sama dengan tadi lah. Dia hang. Right, okay. Mana dia? So, buka balik tadi. Alamak, dia Buka terkeluar. balik yang tadi. Dia Ada. dah terkeluar. Tak apa. It's okay. Nanti Fatin sharekan lah dengan kau-kau. Yo, Spiderman. Kat mana dia keluar tadi? Dia tak ada dah. Fatin save kat mana? Save Tak apa. Tadi projek save kat mana? kat dia. Just sharekan lah dengan kawan.cpp dia. Macam mana? Kat mana tadi? Yang mana extra. Okay, open. Yang projek cancel. Kita open projek. File. Okay, open. File, open. Okay. Open. Okay, kan baru dokumen mana extra .cpp tu. Okay. Open. So, yang ni nanti Fatin sharekan dengan kawan-kawan. Sharekan dekat group chat tu. Just share straight away lah kat yang tu. Okay. Saya suka print sebab takut nanti .cpp ni dia run terus. Ada masalah lah kadang-kadang kalau kita browser. Okay. So Fatin punya tolong sharekan yang ni Okay. So I think that's all lah. So yang lain pun sebenarnya you boleh kosongkan. Boleh kosongkan tu maksudnya in the end dia boleh jadi something lagi. Okay, next one 3 minit semua. Okay. So siapa ada hal boleh tengok. No problem. Okay. So by right in the end sebenarnya kita boleh alamak mana saya ada. Okay, saya try this one lah. Yang ni pun tak habis saya rasa. Oh habis. Nampak tak? Tak habis sangat. Tapi nampak tak? Untuk input pun kita boleh jadikan dia function. Okay, untuk semua proses pun kita boleh jadikan dia function. Okay. Yang mana? Buka. Saya tengok. Tidak komen. Ikut. Yang ni dia buat apa? Yang ni tak tukar lagi.
Oh, tidak. Oh, without comment maksudnya yang ni. Ya. So yang ni apa dia buat? Yang ni dia buat untuk soalan nombor 17. Okey. Ini kawan kita dekat grup BC lah. Okey. Dia buat soalan 17. Tadi sempat kita guide sampai habis. So kalau tengok dia punya input, dia punya menu pakai pre-menu function. Okey. Dia punya input semua pakai input. Dia punya input semua pakai input. And then dia punya proses semua pakai input, pakai function. Dia punya proses semua pakai function. And then dia punya print pun semua pakai function. Maksudnya dalam dia punya ni, dah tak ada C out dengan C in. Yang ini je saya tak galak pindahkan sebab kita nak jarakkan dia tak sama. SID ni tak sama dengan yang lain. Tapi kalau nak hilangkan pun boleh, cuma dia jadi rapat. So kalau kita hilangkan yang ni, kalau kita tengok apa end result dia, yang ini, dia akan jadi macam ni. Maksudnya untuk input habis cerita dia. Maksudnya untuk input dia pun semua input dia adalah berdasarkan function. Semua input dia adalah function. Cuma yang ini void function, yang ini void. Semua ni void. And then apa lagi? And then this one. Yang ini semua dia punya proses dah jadi function juga. And then semua dia punya output pun dah jadi function. Maksudnya tak ada istilah C out dengan in ke apa ke. Semuanya dia dah pindahkan ke dalam function. Tapi biasanya walaupun kita boleh pindahkan ke dalam function, biasanya kalau macam soalan yang kita buat tadi 18, sebab dia ada loop, loop sahaja kita nak pindahkan ke dalam function. Okay. So please try lah. Nanti yang Fatin dah tunjuk tadi, yang Fatin akan share. So please try and please also try for number 18 and number 21 kalau tak silap. Okay. So please also except for 18, please try 17 and 21. Okay. So ada apa soalan dekat hari ni?